Ada siapa yang dah dapat jawapan? Apakah nilai H, apakah nilai N? Siapa dah dapat? Kalau awak selesa guna kaedah penghapusan, guna penghapusan. Kalau guna pergantian, pergantian. Mana-mana pun boleh. Tak ada yang dapat jawapan lagi? Tak ada dapat. Tak dapat. Okay, kita tengok kaedah penggantian ni macam mana dia buat. Okay, sampai sini faham Okay, dia tambahkan 22 sebab apa? Dia tambah. Dia diganti. H ialah N tambah 40. So, H ni gantikan dengan N tambah 40. Tambah 22 sama dengan ini. So, pemudahkan kita dapat N tambah 62 sama dengan 2N tolak 44. Okay, so selesaikanlah. 2N tolak N, 144 tolak 62. So, dapatlah N 106. Okay, gantikan N tu pula dalam persamaan 3 lah, mudah sikit. So, akan dapat H 106 tambah 40. So, dapatlah jawapan dia H sama dengan 146. Itu jawapan dia. Kalau penghapusan macam mana nak buat?
Okey, kalau penghapusan pun sama je. Mana pen? Pen tak berfungsi. Pen saya tak berfungsi lah. Tak nyala. Kalau ini faham tak? Kalau saya tak tunjuk. Alright. Okey, kalau kaedah penggantian, mana tadi pen ni hilang tak? Okey. Kejap boleh, kejap tak boleh pen ni. Geramnya. Pen saya problem. Oh, okey. Saya tahu kenapa. Tak apalah. Biar dulu lah. Okey, yang ada soalan tak? Soalan ni? Ada soalan? Yang awak tak faham bagaimana? Cikgu, yang 106 tu tambah 40 2222 tu ke 62 dengan 44 tu? Okey, sebenarnya kita pusing ni. Yang ni. Mana mouse ni? Okey. Okey, ni sebab ni 2N ni kita pergi sebelah sini. Jadi 2N tolak N, yang negatif 44 pergi sebelah, jadi 62 tambah 44 lah. So kita dapat N, sebelah sini dapat 106. Faham tak? Okey, boleh. Okay, so yang lain ganti je lah. Okay. Soalan seterusnya. Tak ada soalan Okay, kalau tak ada soalan, soalan seterusnya soalan apa? Okay, 4 markah kalau awak tengok ada 4 markah semua ni lah. Bentuk persamaan, selesaikan dan dapatlah markah je. Okay, soalan nombor 4. Kurang panjang sebuah bilik berbentuk segi empat tepat. Okay, soalan persamaan kuadratik. Ingat persamaan kuadratik, pastikan ada bentuk arm dia x kuasa 2 kat depan. A dia biarkan dalam positif dan paling kecil lah. Okay, kat tengah bx tambah c sama dengan kosong. So, bila kita faktorkan, kita tekan je kalkulator, cuma sediakan ruangan sama dengan kosong ni. Kena ada. Kalau tidak, ada markah nanti.
Okay, kalkulator macam biasa tekan mode sampai jumpa EQN 1. Okay, tekan degree, nak masuklah nilai. Nanti awak akan dapatlah. Soalan dia yang ini ke? Ini contoh. Soalan dia ukuran panjang bilik. Biasa kita cari soalan dia. Okey, soalan ini. Okay, ukuran panjang sebuah bilik yang berbentuk segi 4 tepat ialah 3 meter melebihi ukuran lebar dia. Okay, apa maklumat yang kat situ yang awak dapat? Okay, apabila sebuah kapet yang luasnya 6 meter persegi diletakkan di lantai bilik berkenaan, didapati masih ada ruang 2 kali ganda luas kapet itu tak dipenuhi. Okay, luas sama dengan apa? Apa formula luas? Segi 4 tepat. Siapa tahu? Panjang darab lebar ke? Panjang darab lebar. Okey, dikatakan sini ukuran panjang dia ialah 3 meter melebihi ukuran lebar dia. Itu clue yang pertama lah. Dan clue yang kedua, dia kata apabila sebuah kapet yang luasnya 6 meter persegi diletakkan di atas lantai berkenaan, didapati masih ada ruang 2 kali ganda luas kapet yang tidak dipenuhi. Macam mana nak buat? Okey, ni kapet dia. Okey, katalah ini adalah lebar. Panjang tu yang panjang lah. Lebar dia X. Jadi panjang dia X tambah 3 lah. Ya, betul lah. Sebab dia kata panjang 3 meter melebihi ukuran lebarnya. So katalah lebar dia X, so jadi panjang dia X tambah 3. Okey. Apabila sebuah kapet luasnya 6 meter persegi diletakkan di lantai berkenaan. So inilah, kita letak 6 meter persegi kat sini. Masih ada ruang 2 kali ganda luas kapet yang tidak dipenuhi. So ini yang ruang yang tidak dipenuhi. Hitung dalam meter lebar bilik itu. Maksudnya nak cari nilai X ini berapa daripada maklumat yang dia bagi ni. Okay, siapa boleh bentuk yang pertama? Apakah yang pertama? Kita kena cari panjang kali lebar sama dengan ini tolak inilah. Macam mana nak buat? Okay, itu masuk 2 kali ganda. So 6, 6, 6. So luas dia sebenarnya adalah 18. So inilah dia punya ungkapan sepatutnya lah. Panjang kali lebar sama dengan 18. Okay, boleh faham kenapa dapat 18 Boleh. Okay, selesaikan. Cari nilai X. Bentukkan dulu dia punya ungkapan kuadratik. Bentuk ungkapan persamaan kuadratik. Okay, selesaikan. Cari nilai X. Okay, guna kalkulator. Cikgu. Ya. Jawapan dia tunggal kan? Bukan ada perpuluhan kan? Ke ada perpuluhan? Kalkulator saya tertinggal. Saya kira manual.
Awak dapat berapa jawapan awak? Saya dapat 3. 3 sahaja. 3 dengan negatif 6. 3 dengan negatif 6. Yang lain dapat sama tak? So, yang lain dapat sama tak? Saya cuba buat cara ni. Ya? Dapat yang tu kak. Sama juga. Maksudnya X tambah 6, X tolak 3 lah kan? Awak dapat? Cikgu. Betul lah tu. X tambah 6, X tolak 3 sama dengan kosong. So, jadi kita tengok markah awak sepatutnya kat mana dapat. Okay, mula-mula tukar kepada bentuk arm. Ini markah yang pertama sama dengan kosong ni. Pindahkan ke sini. Okay, lepas tu buat kurungan siap-siap. Ini nanti kemudian, tak apa. Okay, so awak dapat ni lah. Lebar bilik sama dengan 3. Ambil yang positif. Okay, kalau ada 2 jawapan nanti jangan lupa tulis balik yang positif punya jawapan. Okay, so 3 markah dekat situ. Okay, ada soalan yang ini? Cikgu. Ya. Kalau kita dah dapat jawapan kan X dengan X1 dengan X2. Lepas tu kita tak buat persamaan yang X tambah 6 dengan X tolak 3 tu. Tak dapat markah tu. Tak dapat markah untuk yang ini. So kena buat persamaan lah lepas dah dapat Memang jawapan. kena buat. Selepas bentuk ini memang kena buat yang kurungan tu sama kosong. Okay. Kalau tidak dapat satu markah je untuk yang ini je. Okay, terima kasih cikgu. Okay, jadi yang di bawah ini mesti tulis sebelum jawapan. Sebab tu kena buat siap-siap kurungan. Okay, ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya, soalan hitung isi padu. Okay, sebuah pepejah aluminium berbentuk silinder dengan jejari 3 cm dan tinggi 7 cm. Okay, ini isi padu ni, boleh kira. Kalau tak ingat formula, boleh tengok formula. Kita cari soalan dia. Okay, pepejah geometri dengan isi padu. Soalan ni ke? Okay, soalan ini. Kalau awak boleh lukis, awak lukis. Kalau tak boleh lukis, tak perlu lukis. Sebuah pepejah aluminium berbentuk silinder dengan jari 3 cm dan tinggi 7 cm dileburkan untuk membentuk satu gabungan pepejah yang terdiri daripada sebuah kon dan sebuah hemisfera. Tinggi kon sama dengan tinggi silinder. Jejari kon dan jari hemisfera adalah sama dengan jejari silinder. Setelah gabungan pepejah itu terbentuk, terdapat lebihan isi padu leburan aluminium itu. Hitung isi padu dalam sentimeter padu lebihan leburan aluminium. Okey, jadi perkara pertama yang perlu awak buat adalah awak kena cari isi padu silinder lah dulu. Okey, ini maklumat yang dia bagi. Jejari dah bagi 3, tinggi dia 7. Formula isi padu silinder apa? Pi J kuasa 2 darab tinggi. Pi J kuasa 2 T. Pi dah ada, J dah ada, T pun sudah ada. So kita dapat cari dia punya isi padu untuk silinder. Jadi isi padu nanti akan sama dengan isi padu ni lah. Isi padu hemisfera dengan dengan apa? Kon. Lepas tu ada lebih lagi. Berapa lebihan dia? Oh, dia nak lebihan dia berapa? Okay, so kita kena kira pula lah isi padu silinder hemisfera dengan kon. Okay, ni awak dah kira tadi. Luas silinder. Okay, yang bawah ni pula adalah ini adalah isi padu kon. Yang ini pula adalah isi padu hemisfera. Hemisfera daripada sfera pi J kuasa 3 isi padu dia. So hemisfera 4/3 pi J kuasa 3.
Okay, sepatutnya awak dapat inilah jawapan dia. Faham tak dia? Ke serabut? Tak faham sangat cikgu. Tak faham je saya tak saya nak sebab saya nak tunjuk pen. Tengok dia keluar benda ni pula. Okay. Dia baru tukar mata dia. Tak boleh juga ke? Dia ada bateri ke pen ni? Okay. Okay, so saya nak undur balik ya. Okay, ini faham yang pertama ni? Pi J kuasa 2T ni adalah isi padu silinder. Okay, isi padu silinder. Tak boleh lah, pen saya ni tak boleh nak berfungsi. Ini tak jadi. Dia saya boleh tunjuk. Okay. Tengok dia berhenti-berhenti. Okay, ini adalah isi padu silinder. Tengok tak boleh tulis. Dia stuck. Nampaknya. Ada bateri ke? Okay, isi padu silinder awak dapat. Tak kira lagi lah. Kalau awak kira awak dapat berapa isi padu silinder? 22/7 darab 3 kuasa 2 darab 7. Awak dapat berapa? 198. 198. Saya geram pen saya ni. Kejap ada, kejap tak ada. Okay, isi padu silinder dapat 198. Okay, yang ini pula adalah isi padu kon. Formula isi padu kon adalah 1/2 1/3 pi J kuasa 2 T. Okay, isi padu sfera pula berapa? Okay, tengok tu dia tak nak bergerak. Tengok tu. Pi J kuasa 3, mana dia tak keluar. Kenapa dapat 2 pi J kuasa 3? Sebab kita darabkan dengan 1/2. Ada ni, hemisfera. Sebab dia bagi hemisfera. Hemisfera tu maksudnya separuh daripada sfera, cikgu? Ya, hemisfera adalah separuh daripada sfera. Kalau sfera baru kita guna 4/3 tu lah, cikgu. Kalau sfera bulat penuh. Bulat penuh 4/3. Hemisfera dia mesti 1/2 lah. 1/2 daripada 4/3 pi J kuasa 3. Tengok dia stuck.
Tak boleh nak tulis berapa. 4. 4/3, ya Allah. Pi J kuasa 3. Okey, sebab itulah dia dapat 2/3 Pi J kuasa 3. So awak matikan ni, awak akan dapat 2/3 Pi J kuasa 3. So boleh faham tak yang bawah ni? Hai. Okey, jadi yang depan ni adalah, okey, mana mouse ni? Tak nak keluar apa dia? Okey, ini adalah kon, ini adalah hemisfera. Pada dia katakan gabungan kon dengan hemisfera, tinggi kon sama dengan tinggi silinder. So kita masuk gantilah 1/3 pi 22/7. Jari dia sama dengan silinder, so 3. Tinggi dia pun sama, 7. Okey, sfera pula 2/3 pi dia 20/7, jari dia sama dengan hemisfera silinder lah, 3/3. Okey, so dapatlah kira dia punya gabungan isi padu untuk kon dengan hemisfera dulu. Yang atas ni ialah silinder, yang bawah ni adalah untuk kon dengan hemisfera. So berapa awak dapat kat sini? Tadi yang isi padu silinder berapa dapat? 198. 198. Okey, cuba kira yang kon dengan tu pula. Alah, dia keluar benda ni pula. Apa ni? Lekat-lekat je ni. Dah dapat kon dengan hemisfera, berapa isi padu dia? Siapa yang dah kira berapa? Yang ini awak tambahkan 2 ni berapa? Jangan tengok yang bawah ni. Satu per 3, 2/7, darab 3/2 berapa? Saya dapat 122.57. Sekejap 122.57. Yang lain sama? Sama. Okey, jadi awak tolak lah. Kita nak berapa lebihan dia, so isi padu silinder tolakkan dengan isi padu gabungan tadi. Jadi macam ni lah. Okey, sepatutnya awak akan dapat jawapan dia. Tadilah apa jawapannya tadi? Keluar pula ni. Cikgu, jawapan dia 75.43 ke?
Sini lah, tadi kan dia keluar jawapan dia tadi. Sini dia tak nak keluar pula. Ya. 75.43. 198 tolakkan dengan 1.22.57. Okey, dapat 75.43. Soalan ni soalan direct je sebenarnya sebab dia guna formula tu, itu pening. Ada soalan tak? Saya tak guna pen lah Pen saya ni bateri habis kot. Ada soalan untuk soalan ni? Kalau tak ada, kita pergi soalan seterusnya. Kalau ada soalan, tanya kenapa dia keluar sini balik? Kenapa tak boleh keluar? Ini saya tak payah terangkan. Soalan seterusnya soalan apa Apa tajuk dia? Saya tak boleh tengok soalan. Pelan dan dengarkan. Pelan dan dengarkan So matrik tak ada Saya tak boleh nak keluar. Dia tak nak keluar. Tengok tu. Pelan dan dengarkan. Tengok tu, saya tak boleh keluar. Tutup pun tak boleh. Dia keluar sini juga. Ayah. Skrin awak masih nampak skrin ni ke? Nampak cikgu? Dia tak hilang-hilang juga Tak. Okay, sementara saya tunggu awak jawablah dulu soalan. Saya tak dapat dah tutup soalan ni. Okay, Rajah 13. Halo guys. Keluar. Okay. Skrin hilang lah skrin Cikgu dah start present dah. Dia tak present tapi masih lagi kat sini, masih lagi problem. Okay, awak cuba lukis dulu. Saya tutup balik dia punya ni.
Dah boleh lukis? Dia nak pandangan apa tu? titik J, lukis lukisan, pelan dongakkan dari arah Y. Okay, dari arah Y maksudnya awak akan nampak bentuk dia keluar sini juga. Aduh. Okey, ni awak tengok di skrin, nampak tak? Nampak cikgu. Okey, untuk pandangan sini, kalau lukis macam ini masih lagi diterima, asalkan bentuk dia diterima. Okey, kalau yang macam D ni tak boleh. Yang paling tepat yang inilah bentuk ini. Okey, cara lukis. Kalau lukis dia terbalik tu masih lagi kita boleh terima. Maksudnya awak pusingkan dia. Bukan yang ni kan soalan dia kan? Ini soalan. Bukan soalan ni. Yang ni pun bukan. Pandangan dari atas yang awak nampak inilah. Ini pun bukan. Ya, 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 ya. Ah, ya, ya. Tak ada. Tidak ada. Tak. Tak ambil. Okey. Mana soalan ni? Ini gambar dia. Sekejap betul dah gambar ni. Betul kan gambar yang saya tunjuk tu kan? Betul. Okey, dia suruh kita dengar ke arah Y. Jadi awak kena isi tempat kosong tu lah. Ikut unjuran tadi. Okey, ini yang dia bagi. So, dengar ke arah Y yang inilah. Baik. Saya nak undur balik. Undur balik. Okey, pandangan pelan, pandangan daripada atas.
Sepatutnya dapat gambar macam ni. Okey, yang ni pula putus-putus. Kenapa? Sebab yang belakang ni terlindung. Kita tak nampak ada ruang kosong. So kena letak garis putus-putus. Dapat tak bentuk ni? Kurang mesti tepat Dia ada minta bentuk pelan tak? Ada? Ada juga. Okey, kalau pelan, gambar pelan maksudnya pandangan dari atas. Okey, awak akan dapat bentuk macam ni lah. Okey, ini putus-putus. Kenapa? Sebab ini lagi panjang daripada yang ini. So, ada ruang kosong. Sebab tu dia ada putus-putus. Okey, satu untuk dekat sini, satu untuk yang ini. Dua kawasan ni adalah kawasan putus-putus. Dah belum? Belum cikgu, jap. Okey, teruskan. Dah beritahu Cikgu, Ya, kalau kita tak label huruf-huruf tu tak apa kan? tak apa. Tak label tak apa. Asalkan ukuran dia betul. Okay, dah. Yang lain semua sudah Yang lain semua sudah. Dah, kita pergi seterusnya. Soalan. Ini betul ke soalan ni? Soalan dia, betul lah soalan ni. Okey, cuba jawab dulu soalan ni. Tulis dua kesamaan linear selain daripada X lebih besar sama dengan 20, Y lebih besar sama dengan 0 yang mewakili syarat pemilihan peserta pertandingan choir. Okey, Kara perlu memilih selebih-lebihnya 20 orang murid untuk satu pertandingan choir. Bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya 2 kali bilangan peserta lelaki. Okey, apakah dua kesamaan linear yang awak dapat? Ada siapa dapat? Selebih-lebihnya bermaksud besar atau kurang? Kurang atau sama dengan?
kurang atau sama dengan. Okey, kurang atau sama dengan 20. Maksudnya orang murid itu maksudnya mesti lelaki dan perempuan lah. Katalah X adalah lelaki, Y adalah perempuan. Jadi yang pertama kita akan dapat apa? X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 20. Okey, betul. Itu yang pertama. So dia nak 2 kan? Okey, lagi satu apa? Y lebih besar atau sama dengan 2X. Y. Perempuan Y kan? Y sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya lebih besar atau sama dengan 2X. Okey, betul. Okey, itu jawapan dia. Okey, sudah dapat. Cuba lukis dan lorek rantau dekat graf yang dia bagi tu. Kertas kamu ada graf kan? Okey. Sepatutnya dekat kertas kamu tu ada graf. Cuba lukiskan graf. Mana soalan dia? Okey, tadi jawapan dia X tambah Y kurang atau sama dengan 20. Lagi satu. X. X dia ambil perempuan. Y tu lelaki. Okay. So tak ada masalah sebenarnya, sama je. Cuma nyatakanlah X awak tu, kalau buat X tu perempuan, perempuan lah. Yang ini dia ambil X ni adalah perempuan, Y lelaki. Kalau kata X tu lelaki, Y perempuan, tuliskan. Supaya pemeriksa tak silap. Okay, tak ada masalah ni sama je. Okay, lukis. Cuba lukis. Dia dah bagi ada 4 kan? Ini 2 dah ada, so lagi 4. Okay, lukis paksi. X dengan Y. Paksi dia. Okay, ini untuk X tambah Y. Lebih kecil pada 20 lah. Okay, yang ini pula untuk X lebih besar sama dengan 2Y. Maksudnya bila X 5, Y akan jadi 10. Ya ke? Tak pun. Bila X 5. Tak. Salah. Bila X 10, Y 5. Bila X 10, Y 5. Bila X 20, Y 10. So dapat garisan delay. So ada lagi selebih-lebihnya 20. Bukan. Tu je dia bagi. Okay, so inilah kawasan dia. Lebih kecil kawasan bahagian bawah. Lebih besar kawasan. Okay, kenapa dia bahagian bawah? Sepatutnya dia kena Y kat sini. Okay, Y lebih kecil. So dia adalah bahagian bawah. Faham tak? Dia bukan bahagian atas, saya bahagian bawah. Okay, sebab dia kena Y sebelah sini. Bila Y kita tukar tempat dengan X, dia akan jadi 2Y lebih kecil atau sama dengan X. So dia punya garisan berlorek adalah dekat bahagian bawah. Boleh? Faham tak faham? Boleh tak ni? Boleh cikgu. Harap dalam SPM tak masuk soalan ni. Soalan ni ada sebenarnya. Maksud saya macam tak suruh buat graf lah. Tak tahu sangat nak buat graf macam mana. Tapi kalau dia suruh lorek tu boleh lagi lah. Harap dia tak bagilah lagi graf ni. Tapi aku kena tengok juga kalau dia punya ni kadang-kadang dia bagi tak cukup, aku kena buat satu. Mungkin kena buat satu graf. Okay, dia bagi kadang tak cukup. Dia bagi 4 tapi kat sini ada 3. Maksudnya aku kena buat lagi satu garisan. Okay. Ini apa ni? Soalan seterusnya ke ni? Oh, soalan tadi apa? Soalan yang kedua? Lepas lorek dia minta apa? Dia cakap tentukan bilangan
minimum dan maksimum peserta perempuan apabila bilangan peserta lelaki ialah 5 orang. Ialah 5 Orang. orang. Okay, so Y tadi dia adalah lelaki kan. So bila L lelaki, yang ini adalah minimum. Bila awak dekat graf awak tu, minimum adalah yang ini, maksimum adalah yang ini. Okay. Apa ni dia buat ni? So dapatlah markah dia. Habis. Habis lah, itu je soalan dia. Saya undur balik. Telefon saya busy sikit sebab hari ni cikgu-cikgu semua kontak saya. Okay, markah hari ni dah boleh dapat untuk form 4, form 1, form 3. Okay, so di manakah dia? Belum. Okay, soalan seterusnya. Baca ni, soalan seterusnya ialah soalan penjelmaan. Okay, sisi ELKJ ialah image bagi sisi 4 ABCD. ELKJ yang besar, image bagi ABCD. So ini adalah objek. Di bawah gabungan WV. Kirakan selengkapnya penjelmaan itu. Okay, soalan ni. Apakah V? Okay, V dia mesti dia jadi yang ini dulu. Daripada sini dia jadi ini. So, awak rasa apakah ini? Adakah putaran? Putaran ni kat mana? Kejap je cikgu-cikgu ni. Sabar. Okay, nak kata pantulan bukan pantulan. So, mungkin putaran lah tu. So, putarannya berapa darjah dan di mana? Okay, penjelmaan dan 3 ada 4 sebenarnya. Translasi pantulan, putaran dengan pembesaran. Okay, untuk translasi pantulan dan putaran, objek dan image sama saiz. Okay, pembesaran. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H. A dengan E. Ini sisi yang sepadan bucu yang sepadan. A dengan E. Nak cari pusat dia. B dengan F. C dengan G. Okay. Putaran berapa darjah? Tak tahu lagi. Ini biasanya 90 darjah lah. Kalau macam ni 90 darjahnya di manakah pusat dia? Siapa tahu pusat dia kat mana?
Cuba cari di manakah pusat putaran dia. -35 ke cikgu? -35. Macam bukan je. BC dengan FG. Itu yang setara. So macam mana nak pusing? Kalau awak tengok dia adalah bergerak ke sini adalah ikut ke lawan ni? Ikut arah jam kan? Okey, ikut arah jam. BC dengan AG. So ikut arah jam. Itulah pusat dia. Okey, 2, 4. Yes. Tu dia cek balik. Sama tak semuanya. Okey, pusat negatif 2, 2. Okey, kalau awak sambungkan, dia kalau ada pembaris, awak sambung pembaris je lah. Sudut yang sepadan tu awak sambungkan, awak akan dapat kat sini dah dia punya pusat. Ingat lagi tak saya ajar macam mana? Ambil pembaris awak yang tajam tu, letak dekat sini satu, letak kat sini satu. Cuba cari supaya jarak dia sama. Okey, jarak sini 3, 1, sini pun 3, 1. Kalau ambil yang ini pun C dengan G. Okey, jarak dengan ini tengok 1, 2, 2, 1. 90 darjah. Boleh Okey, baru dapat yang pertama. 3 markahlah putaran 90 darjah ikut arah jam. Pusat yang kedua 2. W pula confirm pembesaran. Kalau awak tak tahu apa pun tulis je pembesaran. Okey, untuk yang ni dia adalah pembesaran. Pembesaran kena ada pusat pembesaran dan juga faktor skala. Faktor skala macam mana nak cari? Image bagi objek. Panjang image bagi panjang objek. So kita ambil yang rata lah, jangan ambil yang sengit. So yang rata ini panjang ataupun yang ini mana-mana lah. Ini senang sikit. 3 dengan 1. So kita akan dapat faktor skala dia 3. Pusat biasanya dekat sini lah. Kalau dia rapat macam ni, biasanya dekat sini adalah pusat dia. Okay. So faktor skala kita dapat 3. Pusat dia adalah E yang sama. Okay. Dapatlah markah penuh. Okay, so ada lagi tak soalan dia? Apa lagi soalan yang dia minta? Dia suruh cari luas. Okay, diberi bahawa sisi 4 ILKJ mempunyai satu kawasan luas 63. ILKJ tu apa? Image ke objek? Hitungkan luas dalam kawasan ini. Image. So image dah ada. Kita nak cari luas objek. Bukan, dia nak cari luas apa? Luas kawasan berlorek. tiga. Dia buat ringkas sangat lah. Okay, formula dia apa? Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okay, 63 tadi dia bagi apa? 63 ni ialah apa 63? ILKJ mewakili luas rantau. Oh, okey, luas image ialah 63.
Okey, luas semua ini 63. Luas yang ini kita kena cari dulu berapa. Nanti dah dapat nak cari luas kawasan meloret, tolakkan luas image ni. Semua ni tolakkan dengan luas objek. Okey, berapa dapat? Cuba kira. Okey, formula kalau tak ingat dalam bahagian formula ada. Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Cari luas objek dulu. 7 cikgu. Okey, betul. Jadi luas kawasan meloret 56. 56. Okey, betul. So dapatlah markah. Yang ini 1 markah. Jawapan ni 1 markah. Yang ini lagi 1 markah. Okey. Ingat jangan tinggal kosong soalan ni. Walaupun dia tanya, kalau dia tanya apa, jenis penjelmaan tu bagi je nama. Pokoknya dapat 1 markah. Kalau tak dapat cari pusat ke apa, tak apa. Jangan tinggal kosong je. Okey, soalan seterusnya. Soalan apa ni? Cukai. Encik Razman. Okey, cuba jawab dulu. Saya cari soalan dia. Bagaimana mengira cukai pendapatan? Bagi kita ingatlah Untuk kira cukai pendapatan, kita kena hitung pendapatan bercukai. Okey, dah hitung pendapatan bercukai, baru kita boleh hitung cukai pendapatan. Dah dapat cukai, kita tolak rebate cukai. Okey, dapatlah cukai yang dibayar. Pendapatan bercukai ni ialah jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai dan juga tolak dengan pelepasan cukai. Okay, ni kena ingatlah ni. Okay. Cukai pendapatan pula ikut jadual kadar cukai. Okay, rebate cukai ni pula kalau tolak 400 jika pendapatan bercukai tidak melebihi 35,000. Jika yang dekat sini awak kira tak sampai 35,000, dia dapat rebate 400. Dan kalau dia ada bayar zakat juga, zakat pun tolak rebate cukai. Yang rebate ditolak selepas kita kira cukai pendapatan. Okay. Okay, yang ni biasanya dia akan bagi, tak perlu hafal. Oh, ini soalan tadi lah ni Okay, ini. Ini soalan Cik Razman. Cik Razman, ini 3 orang anak yang masih bersekolah. Okay, ini maklumat yang dibagi. Dan juga ini pelepasan cukai yang dituntut. Okay, kira jumlah pendapatan tahunan Cik Razman. Jumlah pendapatan tahunan Cik Razman yang boleh dikenakan cukai. Cukai yang dikenakan kepada Cik Razman berdasarkan lampiran 1. Okay, ini lampiran dia lah. Okay, berapakah jumlah pendapatan tahunan Cik Razman? Okay, siapa dapat jawab? Okay, tengok balik soalan tadi. Pendapatan Cik Razman yang mempunyai 3 anak sekolah, gaji pokok 10,000, elang perumahan 1,000, elang kerajaan 800, potongan cukai berjadual, pinjaman perumahan, potongan zakat. Okay. So, sekarang dia nak kira berapa pendapatan tahunan je dulu. Berapakah jumlah dia? Ini perbelanjaan bulanan. Siapa dapat jumlah dia? Masing-masing ada kertas soalan kan? Ada cikgu. Okay. Cikgu, yang gaji pokok tu pendapatan dia? Sama? Ya, itu gaji pokok dia. Oh, okay. Kan nak minta bantuan kan, semua kita tengok pada gaji pokok. Elang pun dia punya pendapatan. So sekarang berapakah jumlah pendapatan dia? Kena tolak lah, semua yang kena potongan tu kena tolak. Berapakah pendapatan tahunan? Ingat yang itu adalah bulanan.
So tahunan nanti kena darab 12. Okey, 10,000 kali 12 tambah 1,000 kali 12, 800 kali 12. So ini adalah pendapatan tahunan dia. Pendapatan yang dia dapat. So sepatutnya awak dapat jumlah ini. Ataupun awak tambah je semua dulu, darabkan dengan 12. So boleh, sama je jawapan dia. Okey. Sebab dia nak pendapatan je. Okey, ini sahaja jawapan dia. Soalan yang kedua, dia minta jumlah pendapatan tahunan Encik Razman yang boleh dikenakan cukai. Yang ni baru kita tolak dengan pelepasan cukai semua tu lah. Okey, hitung. Ini yang tadi ni, jumlah pendapatan tahunan. Tolakkan dengan pengecualian cukai. Tolakkan dengan pelepasan cukai. Okey, jadi jumlah yang awak dapat tadi. Kenapa sini lain pula jawapan dia? Oh, okey. Jumlah pendapatan tahunan. Kenapa dia tolak ni? Oh, allowance tidak dikira. Ya, pelepasan cukai termasuk allowance. So tolak allowance. Yang ini dah tolak allowance. Pengecualian cukai. So ini pelepasan dia. Yang ini dah tolak lagi. Ini dah kira tahunan kan? Okay, so tolak. Pengecualian cukai ni ialah allowance tadi tolak. Pelepasan cukai yang tadi semua tadilah. So dapat je jawapan dia ini. Okay, pendapatan bercukai dia adalah 88,000. Ada soalan tak ni? Ingat balik je ni. Ingat kenapa dia tolak dengan allowance ini? Sebab allowance termasuk dalam pengecualian cukai. So tolak. So sekarang yang ini pendapatan yang bercukai. Tolak lagi dengan tadilah pelepasan cukai tadi. Tolak semuanya dapatlah 88,000. Dah belum? Sudah belum? Dah belum? Dah cikgu. Sudah. Okey, seterusnya. Okey, sekarang disuruh hitung apa? 88,000 kan dekat sini. H. Okey, kadar dia 20%, cukai dia 7,000, 70,000 pertama, 7,100 dengan 24. Okey, so cara kira dia. Cukai pendapatan dia 7,125 tambahkan dengan sebab dia 20%, balance dia tadi 88,000 tolakkan dengan 70,000 yang pertama tadi. So dapatlah jumlah ini. Faham ini Ingat balik je cara kerja dia. Kalau ada soalan tanya. Ini sebab dia ada zakat. Okey, zakat tadi 250 sebulan darabkan dengan 12. Okey, 300 ni apa? Yang 300 tadi ya. Saya tak ada soalan. Potongan cukai berjadual ke cikgu? Ya betul, potongan cukai berjadual dia. 300 kan? Okey, so ini yang dia kena bayar lah. Okey, yang ini sebab dalam slip gaji dia sudah ada potongan bercukai, so kita tolak lagi sebab itu cukai yang dia dah bayar. Okey, yang ini zakat dia.
Yang masuk zakat, yang ini ke yang ini zakat? Zakat 250. zakat Okay, ni zakat, yang ni potongan dia cukai berjadual. So dapatlah cukai pendapatan dia ini. Jawapan dia. Dah? Belum? Dah siap belum? Okey, kita tengok contoh bahagian C pula. Yang donat-donat tu. Dah Okay, Encik Ahmad punya sebuah kedai jual donat. Kedainya beroperasi 5 hari seminggu. Yang ini jadual dia. Okay. Masukkan jadual 1, nyatakan mod jenis donat yang dijual. Dia nak mod jenis donat. Oh, dia dah bagi jawapan. Okay, so jawapan dia adalah custard lah. Okay, mod yang paling banyak. Yang paling banyak kalau kita tengok kat sini adalah 347 kan. So jenis donat dia adalah custard. Okay, sebab tu jawapan dia adalah custard. Hitung min jualan donat pada hari Rabu. Pada hari Rabu. Hari Rabu. So nak kira min macam mana? Siapa tahu nak kira macam mana? Itu je lah jawapan dia. Faham Dapat tak? Okay, nak donat hari Rabu, kita kira hari Rabu je lah. Hari Rabu ni tambahkan, bahagikan dengan 4. Okay, dapatlah jawapan dia. Aduh, banyak je. Okay, boleh? Ada masalah? Okay, bahagian B, Raja 1 menunjukkan sebuah kotak yang boleh memuatkan 4 biji donat yang dijual oleh Encik Ahmad. Kesemua donat yang dihasilkan mempunyai saiz yang sama. Okay, dalam kotak ada 4 donat, saiz sama. Diberi lilitan luar sebiji donat ialah 30 cm. Lilitan luar ni adalah panjang dia ni. Bulatan luar dia ni. Ini dah dalam, yang keluar ni yang kat luar lah. 30 cm. Hitung nilai Y. Y yang mana satu? Oh, inilah Y. So, apa yang perlu awak buat? Yang ni saya bagi jawapan teruslah. Lilitan luar formula dia adalah 2 pi R. 2 pi J lah. Okay, 2 pi J sama dengan 30. Jadi, R sama dengan 4.77 lah. Ini lepas kita gantikan pi tu dengan 3.142 ataupun 22/7. Okay, kira je awak dapat ini. Okay, dapatlah jejari dia 4.77. So, jejari maksudnya ini. Dapatlah kita cari panjang ini berapa. Okay, jadi Y sama dengan kita dapat 1, 2, 3, 4. So, sebab tu 4 darab 4.77.
Okey, dapatlah Y sama dengan 19.08. Okey, ini jawapan untuk soalan donat ni lah. Faham? Faham tak faham? Tak faham tanya. Ada lagi sikit lagi soalan ni. Yang lain boleh ikut? Cikgu, saya tak faham yang 2 pi R. 2 pi R ni adalah formula lilitan. Lilitan donat ni. Faham? Lilitan luar ni formula dia bulatan dia 2 pi R tu 2 pi J lah. Okey, macam mana dapat R ni? Kita gantikan 2 tu bahagi 30 bagi tu dapat 15 kan. So pi tu pun tukar kepada sama ada 27 ataupun 3.142. So jadi jawapannya nanti 15 tu bagikan dengan 3.142. So dapat 4.77. Okey, terima kasih cikgu. Faham Okay, yang Y ni faham macam mana nak cari? Yang lain faham macam mana nak cari Y? Ya? Cikgu boleh tak ulang balik yang tadi yang Aish tanya tu? Okey, 2 pi R ni faham Maksudnya formula lilitan. Kita nak cari R ni sebab kita nak cari Y ni. R ni jari R kan. So R tu kita ada 4 R. So, kita nak cari satu R dulu. So R tu, okey, pi kita tahu pi tu sama ada 22/7 ataupun 3.142. Okey, awak boleh darab terus dengan 2 ni pun boleh. Kalau guna 22/7, jadi jawapan sini akan jadi 44/7. Faham So kalau awak pindah ke belakang, dia akan jadi 30 darab 7/44. So bila bahagi dapat ini. Faham? Yes. Faham. Okey, so nak cari Y dia adalah 4R, 4 jejari. Ada 4 jejari. So 4 darab 4 jejari, awak dapat nilai dia ini. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey, ada soalan lagi? Kita nak pergi seterusnya. Okey, ini markah dia lah. Oh, ada lagi soalan donat. Soalan bahagian C Pada satu hujung minggu tertentu, Encik Ahmad membahagi dalam satu pesta jualan makanan yang berlangsung selama 2 hari. Dia menjual donat itu dan 2 pakej perlainan. Schedule 2 menunjukkan maklumat berkenaan pakej itu. 2 coklat, 1 suggested. Soalan dia. Pada hari pertama, dia berjaya menjual 70 pakej ekonomi dan 90 pakej premium dengan harga 1780. Jualan pakej ekonomi adalah 2 kali jualannya pada hari pertama. Okey. 70 pakej ekonomi, 90 pakej premium. Hasil jualan dia 1780. So kita dapat yang pertama yang ini. Okey, jualan pakej ekonomi adalah 2 kali jualannya pada hari pertama. 23 dia berjualan pada hari pertama. So kita tengok macam mana nak buat. Okey, hari pertama 70 ekonomi, 90 40. So hari kedua ekonomi 2 kali ganda jumlah hari pertama. So 2 kali 70 dapat 140. Kerana premium pula 2/3 daripada hari pertama. So 2/3 daripada 90 awak dapat 60. Okey, dan jualan daripadanya. $3900. Mana datangnya 2120 ni? 3,900 tolak 1780. Okey, awak dapat ini. Okey, kita nak cari E dengan P lah ni. Okey, yang ini boleh guna penghapusan atau penggantian mana-mana sahaja. Asalkan awak dapat yang ini, okey. Ni dapat Faham ini? Faham. Okey, so sesajalah mana-mana kaedah awak nak guna. Dia tak cakap apa-apa, nak guna metrik boleh. Pergantian boleh, penghapusan pun boleh. Okey, so dia tak bagi jawapan apa-apa lah.
Saya akan bagi kemudian lah. Okey, awak cuba kira lah. Kita dah dapat yang tadi tu, awak cuba. Dia bagi yang ini pula. Okay, ini maklumat yang dibagi. Peramal kami pulangan pelaburan yang lebih tinggi. Okay, nilai pulangan pelaburan yang lebih tinggi ada formula dia. Yes. Okay. Buat apa dah sekarang? Habis. Ayah. Sekarang dah pukul berapa ni? Okey, saya akan bagi PowerPoint ni dalam grup. Nanti awak cuba check balik Boleh? Boleh cikgu. Jadi tak faham awak tanya saya balik. 10, 12 tu apa? Jawapan tadi nak cari apa tadi? Ekonomi dengan Oh, premium tu Itu jawapan awak dapat 10, 12. saya guna matrix. Okey. Kita check balik. Mungkin betul. Mungkin juga tak. Okey, tak apa. Awak cuba buat dulu. Kalau yang lain tu awak tak tahu, awak boleh tanya saya. So, saya akan share lah PowerPoint ni dekat grup. Nanti awak check. Kalau awak tak faham lah. Boleh? Yang kedua tu awak nak kelas, bila nak buat kelas yang seterusnya? Yang kedua tu kita nak bincang. Tak kisah, kita orang ikut cikgu. Saya pun tak kisah sebenarnya. Sebab dalam jadual kita biasa 10 Cikgu. Sebab dampingan pelita kedua berapa bulan? Yang kedua punya, tapi awak tengah periksa seni masa tu. Kita buat malam sebelum lah, boleh? Boleh je. Okey. Okeylah, kita baca kemudian lah. Okey. Okey, apa-apa hal nanti mesej saya je. So, sampai sini lah kelas kita Okey, kita jumpa akan datang lah bila saya akan maklumkan kemudian. Yang belum ambil modul kat pondok kat Okay. Okey. Okey, jumpa lagi. Cikgu, Cikgu. cikgu share tak? Okey, cikgu. Recording ni cikgu share tak dalam grup? Yang mana? Recording yang kelas ni. Boleh juga saya share. Okey. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Salam. Cikgu. Okey.